Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rabbi faman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sebenar-benar. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasihi sekalian, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita diberi lagi peluang kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup lagi sehari lagi insya-Allah kita pada hari ini, kerana kita masih lagi diberi lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya kita tak tahu apa yang kita buat selama ni mak ayah, kerana menjadi asbab Allah panggil kita pada malam ini tak lain tak bukan kerana kita nak didoakan oleh Allah dan para malaikatnya, kerana seolah-olahnya kita sedang berada dalam taman-taman syurga, taman-taman Raudhah Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang banyak, terutama sekali kita pada malam ini mak ayah, sepenuh bulan ini tak tahulah apanya takdir kita mak ayah, Allah pilih kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kadang-kadang kita lalai, kita leka pada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang paling besar sekali mak ayah, kalaulah kita hidup pada zaman nabi-nabi Allah yang lain, niscaya kita tak mampu berada dalam majlis ilmu pada hari ini mak ayah, di atas asbab dua perkara, iaitu nama-nama Allah As-Sabur, Allah Maha Sabar, dan yang keduanya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita memohon syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan niat pada malam ini mak ayah bukan sekadar kita nak isi masa-masa lapang kita pada malam ini. Kita niat untuk hadir pada malam ini bukan kita berada dalam saf-saf orang yang mendengar kuliah. Kita niat pada malam ini mak ayah bukan kerana kita nak tunjuk kita baik di kalangan orang yang jahat dalam kampung kita mak ayah.
Kita hadir pada malam ini mak ayah kerana dengan tujuan kita nakkan sesuatu daripada majlis ilmu pada malam ini. Dan insya-Allah mak ayah mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada saya terutamanya dalam menyampaikan ilmu, dan kepada mak ayah yang saya sayangi sekalian, hadirin hadirat, mudah-mudahan dengan keberkatan ilmu yang saya sampaikan, kalaulah mak ayah boleh sampaikan pada yang lain, ia merupakan jariah pada kita semua insya-Allah. Terlebih dahulu saya mohon kita semua untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada abang ipar saya mak ayah, iaitu Herman binti Rabiatul Adawiyah yang telah pergi meninggalkan kita semua ke rahmatullah, penyakit kanser tulangnya semalam. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedekah Al-Fatihah tersebut kita sama-sama dapat manfaat dan boleh hadiah pada dia insyaAllah. ثم إلى أرواحي خصوصا إلى روح هرمان بنت ربيعة الأدوية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih mak ayah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat ni biasa dengar mak ayah. Ni nama ayat 1000 dinar. Ni ayat 1000 dinar. Walaupun kita kat sini kita panggil ringgit Malaysia mak ayah, tapi nama dia 1000 dinar. Surah ni ayat Al-Quran daripada surah At-Talaq. Kalau nak selusuri tafsir ni, kisah ayat ni diturunkan untuk membicarakan tentang bagaimana nasib-nasib isteri selepas ditalakkan. Surah At-Talaq mak ayah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal, barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalan masalah daripada segala apa masalah yang dihadapi mak ayah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, iaitu daripada sumber rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala mak ayah, insya-Allah. Jadinya mak ayah, hari ni malam ni mak ayah, saya nak ambil peluang ini, kita tengok keadaan diri kita mak ayah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya siapa yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bagi mudah keluar segala masalah dia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, iaitu daripada sumber rezeki yang tak disangka-sangka. Apa rezeki kita hari ni mak ayah? Orang kata rezeki tu ustaz daripada duit gaji kita, duit pencen kita, duit anak-anak bagi. Tu rezeki kita kata. Orang sedekah kat kita, tu rezeki. Sebenarnya mak ayah, rezeki Allah nak bagi luas. Antara dia apa mak ayah? Hari ni kita dapat datang majlis ilmu mak ayah pun dikira rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni mak ayah, kalau kita tengok dapat anak baik, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat anak jahat pun rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dapat anak jahat rezeki ustaz? Sebab daripada jahat anak tu mak ayah, Allah nak angkat darjat kita supaya lebih banyak sabar daripada kita tunjuk bahawasanya anak kita lebih baik daripada orang lain. Rezeki tak mak ayah? Rezeki Allah nak angkat darjat. Kerana di situlah sabar kita mak ayah, Allah nak beri pahala. Kita pergi kedai mak ayah, beli barang tak kena tipu dengan orang Cina mak ayah. Rezeki mak ayah. Hari ni kita sehat mak ayah, umur 80 tahun boleh makan aiskrim Magnum mak ayah. Lepas tu lepas makan buat hidung kembang macam ni. Rezeki mak ayah. Lepas daripada sembahyang isyak boleh singgah drive-thru McDonald mak ayah. Dia boleh makan. Rezeki. Ada orang umur macam kita mak ayah, umur 80, 70, kita tengok orang sebelah-sebelah kita, ada yang tak mampu mak ayah untuk dapat hadir ke majlis ilmu.
Ada sahabat kita mak ayah yang sama umur macam kita, yang ada kekuatan macam kita mak ayah, dah duduk terlantar dekat katil mak ayah, berbanding kita yang Allah beri rezeki hari ni. Ada orang mak ayah yang mampu dia kayuh basikal daripada Kuala Sungai Baru sampai Cameron Highland mak ayah, patah balik mak ayah. Oh, hebat. Kayuh basikal daripada Melaka sampai Cameron Highland. Tanya basikal harga berapa? 700 per. Dulu kita punya basikal, dia tak payah ceritalah. Kamu jadi cerita basikal belakang. Maknanya dekat sini mak ayah, kekuatan Allah beri pada dia mak ayah, berbanding kita ni mak ayah, Allah rezekikan untuk hadir ke majlis ilmu. Faham ke tak faham ke mak ayah, seperti mana yang saya selalu sebut, bahawasanya Nabi SAW, qul aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban. Jadilah orang yang berilmu. Tak boleh jadi orang pandai, ustaz saya dah tua, tak boleh, tak larat, kepala otak dah tak boleh nak terima apa dah, tak apa. Aw muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Belajar pun tak boleh ustaz, pen kertas tak bawa, buku pun tak bawa, jalan hari ni belenggang bawa sejadah dengan mas je, tak apa. Au mustami'an, jadilah orang yang mendengar. Pun saya tak nak dengar ustaz, rumah saya panas, dekat masjid ada aircon, masuk-masuk je lolak, tak apa. Au muhibban, jadilah orang yang suka pada apa mak ayah, suka pada majlis ilmu. Walau dia duduk tepi-tepi jalan ni mak ayah, dia duduk, dia berhenti motor, duduk tunggu mak ayah nak dengar, bahawasanya semua ni sekali mak ayah, Allah akan beri rahmat pada kita semua. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasihi sekalian, bersempena dengan sambutan bulan kelahiran baginda Nabi SAW, saya bukan nak ceramah Maulidur Rasul mak ayah. Kita nak suburkan kembali rasa cinta taat pada Rasul Nabi SAW, seperti mana aku janji kita mak ayah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul mak ayah? Ada orang kata, ustaz saya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah, dia kata. Kalau orang kafir mak ayah, dia nak masuk Islam, panggil dia masuk Islam, baik awak mengucap sekarang, dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Lagi? Saya berhenti dulu, nanti 2 minggu lagi saya datang balik, saya sambung. Boleh mak ayah? Tak boleh. Dia masih lagi kafir mak ayah. Sebab apa? Dia tak mengaku Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah. Tetap dia jadi kafir mak ayah. Tu yang berlaku dekat Perancis sekarang mak ayah. Dia tak iktiraf Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Nampak? Jadi kita hari ni mak ayah, ada orang kata, tak apalah, kita ni beriman lillahi ta'ala saja, la ilaha illallah. Saya beriman, saya bangun pagi nak kenal Allah, nak kenal Allah. Selagi tak kenal Allah, tak kenal diri sendiri, kata-kata kita. Betul? Tapi dalam masa yang sama kita lupa ciptaan Allah yang terhebat ni mak ayah, iaitu Nabi kita Muhammad SAW ni. Kita lupa yang Allah nak beri tunjuk. Ni contoh tauladan kau nak kena ikut. Ustaz, saya mengaji sifat 20 Asmaul Husna, dari kecil sampai ke besar sampai ke tua, tak faham-faham. Betul? Sampai ulama kata nak mengaji sifat Tuhan ni, sifat 20, al-ajzu anil idraku idraki, al-ajzu anil ma'rifatu ma'rifati. Yang tak faham dalam ilmu tauhid, itulah kau faham. Yang tak kenal dalam ilmu tauhid, itulah kau kenal. Ini sifat Tuhan. Jadi nak faham macam mana ustaz? Pernah dengar tak zikir ni mak ayah? Asbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi, cukuplah Tuhan bagiku. Jallallah, Allah Azza wa Jal. Ma fi qalbi, dalam mati aku. Ghairullah, tiada yang lain selain Allah.
Nur Muhammad sallallahu, cahaya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ada orang kata mak ayah, Nabi tak penting. Nabi tak apa? Tak penting. Cukup kenal Allah saja. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW tu tak penting, dia kata. Pula dah. Tak penting. Mak ayah tahu, mak ayah orang lelaki tiap-tiap minggu kena repeat ni ayat ni Tok Khatib baca khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mak ayah tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duk selawat ni mak ayah. Allah jamin 3 benda mak ayah. Allah jamin 3 benda. Siapa yang selawat ni? Apa dia mak ayah? Diangkat 10, diberi 10 kebaikan pada dia. Mak ayah celik pagi, mata pagi tadi sampai ke hari ni, benda 10 baik, benda baik kita dah buat mak ayah. Boleh senarai tak? Tak dapat senarai ustaz. 10 benda jahat ada, duk mengata orang, duk maki orang. 10 benda jahat ada, 10 benda baik belum tentu. Tapi mak ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10 kali benda baik confirm Allah beri dah mak ayah. Allah. Diberi pula 10 kali rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diangkat darjatnya 10 kali ganda bila berada dalam syurga kelak mak ayah. Jarak antara darjat ni mak ayah, ulama kata jarak antara satu darjat ke darjat yang lain perjalanan dia 500 tahun perjalanan mak ayah. 500 tahun perjalanan. Hanya asbab dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang lain tak ustaz? Ada. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lain? Ada. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ada lain? Ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berapa kali darjat angkat mak ayah? Ulama bagi perumpamaan apa di mak ayah, seolah-olah kita ni duduk dekat atas muka bumi ni mak ayah, duduk dalam hotel 5 bintang mak ayah. Kita hari ni pernah duduk tak hotel 5 bintang kat Malaysia ni? Uish, tak pernah ustaz. Gambaran di mak ayah, kalau atas bumi ni hotel 5 bintang yang paling mahal sekali mak ayah nak tahu kat mana? No, dekat Burj Khalifa. Satu malam 900,000 mak ayah harga dia. Satu malam 900,000 mak. Kali dengan 5. Kenapa kali dengan 5? 900,000 tu US. Duit Malaysia kali dengan 5. 4.5 juta mak. Berapa biji rumah kita boleh beli. Tapi kita nak duduk semalam je. Dia punya lift beza dengan orang lain. Dia punya kepala pintu semua buat daripada emas. Kita nak tidur katil, nak pusing kok mana pun mak ayah, suka hati kita je. Boleh, tak ada masalah. Satu malam tu mak ayah. Kita nak makan Jepun, nak makan jenis Korea, nak makan style Arab, nak makan western, nak makan asam pedas, sambal petai. Dia hantar mak ayah naik helikopter dari bawah, bawa naik sampai atas. Tapi nak bawa naik sampai atas tu mak ayah, 2-3 minit dia sampai dah mak ayah. Ini cerita nikmat Allah, syoknya lah kalau boleh duduk dalam hotel ni. Dekat dunia ni, 900,000. Kat rumah kita pun belum tentu mak ayah dapat macam ni. Belum tentu. Ini atas dunia Allah nak beri. Allah cantiknya lahai. Tapi mak ayah, semua ni nak dibandingkan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerana kita tak tahu mak ayah, atas asbab kita selawat pada Nabi SAW, ni lah mak ayah yang menyebabkan hati kita dijentik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus hadir dalam majlis ilmu. Koklah ada terkona sikit mak ayah, ni lah asbab bagi kita jadi jalan yang lurus. Mak ayah, saya nak tanya,
Dulu zaman-zaman mak ayah atuk nenek kita dulu kan, ada tak kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, Quran time, Facebook, Instagram, Twitter, ada? Tak ada. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada semua tu. Tapi mak ayah, satu benda je kalau mak ayah perasan lah. Ni atuk saya lah ni, atuk nenek dulu. Dia kata apa? Kalau waktu kecil sebelum nak pergi main bola, dia kata, kau selawat banyak-banyak nak. Pergi hantar masuk sekolah asrama, kau selawat banyak-banyak nak. Nak pergi sunat, kau selawat banyak-banyak nak. Nak pergi mana? Kau selawat banyak-banyak. Nak terjun sungai Muar, selawat banyak-banyak nak. Dia kata. Selawat. Dia tahu apa? Selawat je. Selawat je dia kata. Benda lain dia tahu? Tak tahu. Tak tahu. Tapi kita hari ni mak ayah, cerita dia, apa jenis kuliah aja. Pening pengerusi imam cari pengganti kuliah mak ayah. Pening kepala. Pening kepala. Allahu Akbar. Punyalah nak tarik orang datang masjid mak ayah. Punyalah nak tarik orang datang masjid. Macam-macam jenis kuliah. Malah ilmu orang yang dengar kuliah saya ni lagi besar, lagi tinggi, lagi tahu daripada saya sebenarnya. Yang sebenar. Boleh tanya pula, ya ke ustaz? Ya ke pula dia tanya kita. Maksudnya apa? Dia lagi tahu daripada kita. Tapi mak ayah, inilah asbab kenapa kita hari ni semakin banyak ilmu, tapi kita makin jauh daripada apa itu Nur Muhammad ni tadi mak ayah. Cahaya kepada apa nak menemui jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, Nabi SAW ayah selalu doakan kita pagi, petang, siang, malam. Saya bukan ceramah Maulidur Rasul. Ini nak bagi hakikat syukur ni mak ayah. Tanda-tanda orang beriman dua ni, kata Nabi SAW. Yang pertama apa dia mak ayah? Yang pertama dia sabar. Yang kedua dia bersyukur dengan apa yang dia dapat. Syukur tak kita hari ni mak ayah? Syukur, alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Macam mana nak tunjuk rasa syukur mak ayah? Sebut alhamdulillah lah ustaz. Macam mana nak sebut rasa syukur? Macam mana nak tunjuk rasa syukur? Yang tadi ustaz kata alhamdulillah tu. Maka Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang dia bersyukur, aku tambah lagi. Kita sebut alhamdulillah ni mak ayah, Allah tambah lagi. Nah. Habis macam mana nak tunjuk rasa syukur ni? Maka katanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku tengok engkau ni semayang pagi, petang, siang, malam. Menangis sampai bengkak kaki engkau beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kamu dah confirm masuk syurga ke ya Rasulullah? Maka apa jawab baginda Nabi SAW? Ya Aisyah, sesungguhnya aku ni tak tahu apalah takdirnya aku ni dipilih oleh Allah. Dalam banyak-banyak kejadian aku ni dipilih oleh Allah jadi kekasih Allah. Salah ke aku buat semua ni untuk bersyukur? Jadi jawab pada segala persoalan nak tunjuk rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ni apa dia mak ayah? Iaitu banyak buat baik, jangan berhenti buat baik. Fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti buat baik. Samping itu mak ayah, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian. Yang tadi tu baru mukaddimah mak ayah. Ni saya baru nak masuk tajuk yang saya nak sampaikan. Makanya atas asbab Nabi SAW mak ayah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi akhir zaman. Makanya Nabi SAW tugas dia yang pertama sekali apa dia mak ayah? Membersihkan tauhid daripada syirik. Membersihkan tauhid daripada syirik. Apa itu syirik mak ayah? Allah sebut dalam Al-Quran, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu ialah perbuatan yang menzalimi diri kamu sendiri. Kenapa dengan syirik mak ayah? Kita hari ni semayang, kita baca Quran, kita buat baik, tapi kenapa ustaz kita tak rasa apa-apa pun? Lagi semayang, lagi kita buat jahat.
lagi kita puasa, lagi kita rasa tak ada apa-apa, lagi kita baca Quran, lagi kita tak faham maksud Quran. Dan kenapa jadi macam tu? Maka inilah cabaran baginda Nabi SAW mak ayah ke atas Arab jahiliah ketika itu. Kalau mak ayah perasan, baca sejarah, baca sirah mak ayah, bila mana Nabi dilahirkan, apa yang ada dekat keliling Kaabah ketika tu mak ayah? Patung-patung. Patung keliling Kaabah ni mak ayah. Kalau mak ayah buka tafsir Ibnu Katsir mak ayah, sehingga kan pada tahun 6-7 Hijrah, ketika perjanjian Hudaibiyah, membuka pada peluang perjanjian Hudaibiyah ni mak ayah, para sahabat sampai takut nak buat ibadat sa'i mak ayah. Takut nak buat ibadat sa'i. Sebab apa? Sebab takut terbuat amalan Arab jahiliyah. Apa Arab jahiliyah pada waktu tu mak ayah? Sembah patung. Sampai Allah turun ayat, Innas Safa wal Marwa min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa itu adalah syiar Allah, syiar agama. Kita hari ni buat Safa dengan Marwa. Apa kenang? Peristiwa apa mak ayah Safa Marwa ni? Peristiwa Nabi Ismail dengan ibu dia Siti Hajar, betul? Lagi pergi Safa, tengok situ ada air. Pergi Marwah, tengok tak ada. Tengok dekat tadi ada air balik. Lari sana balik sampai 7 kali. Tapi cabaran Nabi SAW ketika itu mak ayah, nak bersihkan balik ni patung-patung ni, yang mana asalnya mak ayah bila mana daripada agama Nabi Allah Ibrahim AS sampailah kepada Arab jahiliyah mak ayah. Mereka ni orang Arab ketika tu, bila nak buat ibadat, mereka tak mampu nak sediakan pakaian yang putih seperti kain ihram yang kita pakai hari ni mak ayah. Jadi apa yang mereka buat? Mereka seleweng sehingga kan agamawan mereka kata apa? Kalau nak lebih ikhlas, kalau nak lagi Allah terima ibadat, maka lagi baik telanjang. Suruh sa'i telanjang mak ayah. Suruh sa'i telanjang. Maka ramailah beruk-beruk mak ayah yang buat sa'i dalam keadaan telanjang. Bayang mak ayah dalam keadaan telanjang tu, agak-agak siapa yang masuk mak ayah? Iblis dan syaitan. Makanya dirasuknya 2 orang ni, yang salah seorangnya nama dia Asif, yang perempuannya namanya Na'ilah. Bila ambil 2 ni mak ayah, akhirnya mereka ni berpakat nak buat perkara zina. Tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini, tengok rumah, benda tempat paling clear sekali dia kata kat mana mak ayah? Agak-agak dalam Kaabah. Dia nak buat zina dalam Kaabah mak ayah. Tempat paling clear sekali waktu tu dia kata. Maka dia ajak je 2 bahalul ni pergi. Pergi mak ayah, nak masuk dalam pintu Kaabah, Allah tukar mereka jadi batu. Tu. Jadilah batu Asif, jadilah batu Na'ilah. Makanya mak ayah, pada ketika itu, siapa-siapa yang datang nak buat ibadat, nampak patung ni sebagai peringatan. Jangan buat benda tak senonoh kalau tak nak jadi batu. Lama kelamaan mak ayah cerita dia ni, akhirnya patung Asif dan Na'ilah ni dia letak satu dekat Marwah, satu dekat Safa. Sampai satu ketika mak ayah jemaah orang yang buat sa'i ni, bila sampai dekat Marwah dia pegang je patung Asif, sampai dekat Safa dia pegang je patung Na'ilah, sampai pegang. Last sekali mohon najat pula. Dan akhirnya kembali kepada jahiliah. Ni kata jahiliah, sembah patung. Daripada Asif dan Na'ilah ni mak ayah, di situlah lahirnya Latta wal Uzza. Apa lagi? Banyak keliling Kaabah. Maka inilah mak ayah karat jahiliah hari ni, yang kalau kita tak perasan, yang mana mak ayah umat hari ni pun dia masih lagi buat tanpa kita sedar. Kita hari ni mak ayah buat benda syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sedar. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, apa yang boleh tarik kita kepada syirik mak ayah?
Dua benda. Siapa yang faham kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makanya mak ayah tak boleh tidak dua benda ni, dia tak boleh lupa. Yang pertama al-istighna, yang kedua iftiqar. Apa maksud istighna? Dia mengaku Allah itu sahajalah yang terkaya, terhebat, maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iftiqar. Hanya pada Allah lah tempat untuk kita mohon sesuatu. Okey mak ayah, jelas? Boleh faham? Baik. Sekarang saya nak cerita pada keadaan hari ni lah. Kita pergi pasar malam mak ayah. Kalau mak ayah ada peluang pergi jalan-jalan pasar malam bela-bela Kedah, Perlis, Pulau Pinang, kita nampak orang-orang dekat tepi jalan ni dia jual cincin, batu cincin mak ayah. Ini contoh. Mai sini beli cincin ni, kata. Siapa yang pakai cincin ni maka dia akan jadi kaya, dia kata. Pernah jumpa? Pernah? Siapa yang pakai batu cincin ni maka dia lah akan jadi kaya. Makanya mak ayah nak cerita, kalaulah siapa yang pakai cincin tu dia jadi kaya, nescaya orang yang jual cincin tu lah yang paling kaya sekali mak ayah sebenarnya. Tapi apa pasal kau duduk dekat kaki lima? Qul attakhadhtum indallah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana perjanjian kamu dengan Allah? Apa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan siapa yang pakai cincin dia jadi kaya? Siapa yang pakai gelang hitam kat tangan dia boleh berhenti kencing malam? Ada jumpa mak ayah? Tak ada. Siapa yang nak berhentikan hujan waktu kita nak buat kerja kahwin, rumah kita takut hujan, ambil spender pengantin baling atas bumbung, kata. No. Boleh dengar mak ayah? Ui. Kita ni pun buat lah. Kan? Qul attakhadhtum indallahi indahu. Qul attakhadhtum indallahi ahdahu. Faman yakhlifullahu ahdah. Ni. Apa perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita semua? Sedangkan kita dapat set dekat kepala otak kita ni mak ayah, apa dia sifat Allah? La ilaha illallah, istighna, iftiqar, terkaya, terhebat, maha bagi hidup, maha bagi mati mak ayah. Dia yang berkuasa menentukan segala-galanya. Ni tauhid rububiyah. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Ni. Wa ilahukum ilahun wahid, tauhid rububiyah. Kita mengaku kebesaran tu Tuhan. Ilahun wahid, bahawa Allah satu-satunya Tuhan. Tauhid uluhiyah, bentuk penyembahan. Ar-Rahmanir Rahim, asma wa sifat. Ni kalau belajar tauhid lah. Makanya mak ayah, kalau dia faham dua benda ni, mana datang orang jual cincin boleh jadi kaya mak ayah? Mana datang benda-benda yang kita pakai? Tadi saya pergi tandas sekejap mak ayah, dekat ada board tu, amalan khurafat. Saya baca dekat notice board tu. Terus datang idea. Sebenarnya saya datang tadi mak ayah, kepala saya blur. Dia tak tahu saya nak ceramah apa ni, ya Allah. Dalam hati ni saya baca apa mak ayah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya Allah, tolonglah, berilah penyelesaian atas apa yang masalah ni keluar ni. Tolong. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Makanya mak ayah sehingga pukul 8 ni mak ayah, alhamdulillah, saya masih ada lagi kekuatan untuk bercakap. Kod saya diam lepas ni, maknanya tak ada apa dah saya nak cakap. Imam Zaid malam tadi dia telefon, dia mesej mak ayah. Pukul 11 lebih dia mesej saya, Ustaz Free, Allahu Akbar. Dia dah bagi Assalamualaikum tu tak ada lain dia mak ayah. Dalam kepala otak saya ni saya fikir apa benda aku nak cakap ni. Baik, alhamdulillah. Baik, balik pada cerita tadi mak ayah. Bila kita dapat set Allah istighna, Allah iftiqar, kita nak memohon hanya kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya mak ayah, mana datang tadi cincin, malah yang lagi dahsyat ni mak ayah, dosa kuasa dua. Apa dosa kuasa dua? Dosa kuasa dua ni apa? Dia dah lah main nombor ekor, dia pergi pula jumpa bomoh nombor ekor. Kuasa dua tu mak ayah. Dia main nombor ekor. Tok, tengok nombor apa hari ni naik, kata. Dulu mak ayah saya duduk Sarawak. Allah, saya minta maaf siapa orang Sarawak kat sini. Saya minta maaf banyak-banyak. Ni dulu pengalaman ni 8 tahun saya kat Sarawak mak. Allah. Daro, muka. Saya duduk Daro. Melanau ya. Yuk, kenah melanau jimit-jimit kau. Kenah? Sikit. Yang bukan kelakah melanau, itu kucing. Ni melanau bahasa Melanau lain. Makan keman. Jaong, 2, telur, 4, 5, 6, 7. Ayan bulan. Baik, alhamdulillah. Baik, ni nak cerita zaman saya dekat Darul. Dek kerana kita ustaz mak ayah, kita ni fleksibel. Kita ni multitasking mak ayah. Apa maksud multitasking? Semua kerja ustaz kena buat. Semua kerja ustaz buat mak ayah. Cerita dia, ustaz ni imam memang confirm dah. Ustaz ni buat tu memang confirm dah. Yang bestnya mak ayah, hakim karaoke pun dia tala kat aku juga. Dia kata ustaz paling jujur sekali jadi hakim karaoke. Allah, aku nak buat macam mana ni? Itu sampingan ni mak ayah. Yang paling syok sekali mak ayah, ustaz, apa benda 4 nombor yang pernah kau fikir sekarang? Aku mintam je mak ayah. Cerita dia, aku mintam je. Aku bagikan nombor IC aku belakang tu. Tutup mak ayah, besoknya mak ayah, bukan besok, minggu depan tu, dia bagi saya sampul. Buka-buka mak ayah, tengok dalam tu ada 600 Dia kata, ni duit apa ni? Ustaz, kerana ustaz tilik hari tu, saya menang 4,000 ustaz. Ilah. 600 Saya kata, 600 saya nak 2,500 dia cakap. Dia gurau. 600 dia bagi. Nak cerita apa ni mak ayah? Kita kadang-kadang ni Dajjal belum turun lagi mak ayah, cerita dia. Dajjal ni belum turun. Yang turun ni tipu helah Dajjal dia. Mak ayah bayangkan kalau saya ni ustaz ilmu, ustaz perubatan Islam, saya ni reti perubatan Islam. Orang nak datang berubat dengan saya mak ayah, sebelum dia masuk mak ayah, dia duduk dekat saya, orang tu tak cakap lagi. Saya kata, saya tahu awak sakit apa. Kita rasa macam mana mak ayah? Hebat ni, gila babi ni. Mak ayah, hebat gila ustaz ni. Maka tahap ketaksuban tu macam mana mak ayah? Ustaz, kami bukan apa, kami ikhtiar je ustaz. Kata mak ayah, kami ikhtiar je, bukannya saya buat apa pun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi ma duna dhalik. Bahawasanya Allah takkan ampunkan dosa-dosa orang yang syirik mak ayah. Syirik, buat amal ibadat, inna syirka ladhulmun azim, langsung tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia sedar bahawasanya dia syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dia sedar apa yang disyirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang dia mati, yang dosa tak terampun. Orang minum arak mak ayah, orang minum arak, dia minum arak ni, minum arak, isap okok, minum arak, isap okok, minum arak, isap okok, pengsan. Orang tolak pergi hospital. Doktor kata, ni ada kemungkinan baik tak ni? Dia tanya. Ada. Kita bagi dia ubat ni, lepas ni dia baik. Bila dia dengar macam tu mak ayah, dia berazam, lepas dia baik ni, dia nak minum lagi balik. Dia nak minum balik mak ayah, bukan nak tobat, dia nak minum balik. Balik-balik ni benda yang paling dia dapat dulu, kata Daniel 20. Sebab dah sihat. Tapi kalau dia mati dalam keadaannya mak ayah, waktu tu dia ada buat baik, dia sedekah kat masjid. Minum. Sedekah dekat masjid, dia tolong mak bapak dia buat semua ni dia buat. Maka apa Allah kata? Fa huwa fi 'aishatin wa man saqulat mawazinuhu
fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka yang mana timbangan baik dia tu kiralah mana lagi berat, mana lagi ringan. Kalau baik berat, beratlah. Kalau berat dia ringan, berat dia menang, tadi minum arak apa semua tu, makanya apa dia mak ayah? Masuklah neraka 1000 tahun. Kita pun fikir 1000 tahun apa sangat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia mak ayah ni. Walaupun dalam hati kecil dia tu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ni. La ilaha illallah, dia mengaku Allah tu Tuhan mak ayah, tapi dia sempat lagi buat benda baik. Sebab dia buat baik sebab apa? Dia tahu. Dia tahu. Tu kalau dia minta ampun, ini yang dia tak terampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni apa dia mak ayah? Contoh dia apa? Dia bagi nasi kangkang kat laki dia, bagi bodoh je. Kawan mak ayah maha guru silat sending 7 paku kat tepi. Silat sending ada paku? Tak ada, aku minta ni. Selendang merah ni mak ayah, buka jurus setakat tampol lembu pengsan mak ayah. Tapi tiba-tiba bini dia telefon, miss call tak angkat mak ayah. Kawan punya, ya Allah, takut pemain, lari pecut balik mak ayah. Padahal maha guru silat sending bukan jalan-jalan orang. Takut. Bodoh je lelaki dia mak ayah. Dia tahu dalam keadaan dia syirik ni. Ni kata dosa tak terampun kalau dia mati mak ayah. Selagi dia tak bertaubat. Ni. Baik. Saya bacakan hadis Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Mahmud bin Lubayt radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafa alaikum asy-syirkul asghar. Qalu wa ma asy-syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah ta'ala yawmal qiyamah idza jaa an-nasu bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum min jazaa. Wa qad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis ni? Daripada Sayyidina Mahmud bin Lubayt radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takuti akibat buruknya menimpa kamu ialah syirik yang kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mak ayah. Sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa dia syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Ditanya pula oleh Rasulullah, ditanya pada Rasulullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik yang kecil itu ialah riya. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat, apabila manusia datang dengan amal masing-masing, pergilah kamu mereka yang kamu melakukan riya di dunia dahulu untuk menunjuk-nunjukkan kepada mereka. Kemudian lihatlah, adakah kamu akan dapati sebarang balasan di sisi mereka. Wa qad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maksud hadis ni mak ayah, panjang betul. Tidak suruh berhenti ke? Masuk dalam rakaman ni. Okey. Baik. Apa maksud hadis ni mak ayah? Syirik yang kita nampak tadi, sembah batu, cincin, yang tak ada kena-mengena, takhiyur, contohnya banyak ni mak ayah kalau nak bagi contoh ni, tapi masa terhad, tengah-tengah duduk kat rumah, tiba-tiba ramai-ramai masuk, ni orang nak datang ni, kata kita, tiba-tiba Assalamualaikum, kata dia percaya mak ayah, tengah-tengah dia makan, tiba-tiba tergigit pula, ni siapa mengata aku ni, dia kata. Betul tak mak ayah? Simbol apa-apa sahaja yang paling dahsyat sekali mak ayah ni, kata Nabi SAW ni, apa dia mak ayah? Iaitu mimpi. Mimpi mak ayah. Siap ada orang terbitkan buku kamus mimpi mak ayah. Siapa mimpi kena patuk ulau, nescaya ada orang datang meminang dia. Dia pun percaya mak ayah. Patuk ulau 3-4 kali, tapi tak ada pun orang meminang-minang. Yang syoknya, yang mimpi patuk ular tu mak ayah, atuk tua umur 80. Tapi yang tak jadi tak apa. Ni yang kalau jadi mak ayah, dia percaya. Mimpi tu boleh saya ke mak ayah? Saya nak tanya. Mimpi yang
paling benar ialah mimpi daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi 11 bulan bintang sujud. Ini mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ayat. Pentakwil mimpi. Kita ni mimpi mak ayah apa bendanya? Kita mimpi tak ada maksud apa-apa pun. Siap Google mak ayah, apa maksud mimpi aku malam tadi ni? Kita yakin, kita percaya pula. Pun termasuk dalam syirik mak ayah. Tadhyur nama dia. Simbol-simbol apa-apa saja. Duduk, kau jangan duduk atas bantal, nanti bontot kau bisol, kata mak kita pun. Kita ni pun duduk sipi-sipi. Duduk sipi-sipi pun kena pula bisol yang sipi-sipi tu mak ayah. Pun kita percaya. Baik, yang ni syirik tak nampak ni mak ayah, iaitu riya. Adapun ciri-ciri riya itu kata ulama ada 4. Yang pertama mak ayah, bila dia buat ibadat, dia tunggu orang ramai. Apa dia yang pertama? Bila dia buat ibadat, mesti kena orang ramai. Itu yang pertama. Adapun ciri yang kedua ialah bila orang tak ada, dia tak buat ibadat. Itu yang kedua. Yang ketiga mak ayah, adapun orang yang riak, bila mana dia buat amal ibadat, orang menggalakkan dia mak ayah, maka dia lagi bermotivasi untuk buat ibadat. Amboi, tok umur dah 70 lebih masih sihat pergi masjid ni. Orang lain 70 dah merangkak pergi bilik air tu, kata. Atuk je yang boleh berlari lagi. Dia punya kembang hidung mak ayah, besok pagi dia lah orang pertama sekali sampai masjid. Dia tolong dengan pujian orang ni tadi. Yang ketiga. Yang keempat, iaitu mereka yang mencela perbuatan baik atau orang buat tak tahu je, maka dia pun berhenti buat baik. Sifat riya yang keempat. Maksud dia apa kat sini mak ayah? Dia bawa makan, dia bawa kuih, dia buat pasang aircon apa semua, pakai baju mak ayah. Ya Allah, telekung Siti Khadijah mak 500. Masuk orang buat bodoh je. Dalam hati dia kata, orang tak nampak ke aku beli buat ke 500 ni? Sakit hati tu. Dia sakit hati. Dia sakit hati apa pasal orang tak nampak ni? Dia kata, orang tak nampak ke aku pakai ni? Wih, mahal ni. Tudung lycra. Ada lycra mak? Ada, aku minta ni. Orang buat tak tahu. Dia rasa sakit hati. Rasa sakit hati, digeram. Bila digeram, dia tak nak buat dah. Pun termasuk dalam riya. Na'udzubillah. Itu yang paling dahsyat mak ayah. Allah nak uji hingga ke saat ini kita hari ini. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian. Kesimpulan. Last mak ayah. Last. Syirik yang last. Bahagian ni sensitif sikit mak ayah. Iaitu tawassul. Saya sebut tadi, ustaz, kalau macam tu boleh ke kalau kita pergi ustaz ni, kita nak minta sesuatu, ada orang pergi baca dekat kubur, ada orang pergi. Isu ni sensitif sikit mak ayah. Tawassul, apa maksud tawassul ni mak ayah? Asal perkataan ni wasala, penghubung. Siapa yang kita nak hubung? Siapa yang nak jadi perantara? Iaitu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawassul ni mak ayah ada 3 jenis. 2 dibolehkan, 1 dilarang sama sekali. 2 dibolehkan, 1 dilarang sama sekali. Apa yang 2 ni mak ayah? Yang pertama, kalau kita bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud bertawassul guna nama Allah? Contoh kita mohon doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ni. Kita sakit hati dengan jiran, buang sampah depan rumah kita, letak kereta, ya Allah tak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Muntaqim, ya Allah yang pemberi balasan. Kita guna nama sifat, nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna ni. Ya Sabur, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Kita bertawassul guna nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i
sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, dan demi nama Allah al-asmaul husna fad'uhu biha, serulah apa-apa pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu jadi asbab pemudah hajat kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu tawassul yang pertama. Yang kedua, mak ayah, bertawassul dengan amal baik kita. Ni. Kalau mak ayah pernah dengar hadis ni mak ayah, hadis ni masyhur juga. 3 orang yang terperangkap dalam gua mak ayah. Terperangkap dalam gua, yang seorang kata dia, aku ni dulu bos, aku lama dah tak bagi gaji dekat pekerja aku. Satu hari entah macam mana tergerak pada hati aku nak bagi gaji kat dia dengan bonus-bonus dia sekali. Dia punya syok lah. Kalau itulah amal baik aku, keluarkanlah kami daripada kegelapan gua ini. Maka pintu tu terbuka sikit. Yang kedua kata, aku ni buat baik dengan mak bapak aku lillahi ta'ala, tak ada tujuan apa-apa pun. Aku lebih utamakan dia banding lain-lain ni. Maka pintu ni pun terbuka lagi sikit. Yang ketiga kata apa? Bahawasanya aku ni pernah didatangi oleh seorang wanita. Aku ni hampir dah berada di selah kelengkang dia. Kemudian aku kata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tu benda baik yang aku buat selama ni, keluarkanlah kami daripada kegelapan gua ini. Maka akhirnya 3 orang tu pun boleh keluar. Apa maksud bertawassul dengan amal baik? Kita ada masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tak ada jalan keluar dah. Maka boleh bertawassul. Ya Allah, takkanlah tak ada satu pun amal baik yang kau boleh angkat, yang boleh tolong aku untuk selesaikan masalah. Kita susah nak bangun malam mak ayah. Susah. Ya Allah, set jam pukul 3.30 pagi mak ayah, 3.30 petang kita bangun. Susah kita nak bangun. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Tolonglah ya Allah. Takkanlah tak ada satu pun amal baik yang kau boleh nilai, yang boleh jadi asbab untuk aku bangun. Ni contoh. Ni contoh. Ya Allah, kenapalah degil sangat anak aku tak macam orang lain. Walaupun Tok Kenali kata apa, kau pergi tengok masuk dalam hutan, duri-duri semua tu tajam tak? Tajam tak? Tajam tak? Kalau Tok Kenali kata, mu tengok tu tajam tak? Tajam tuan. Lepas tu mu fikir, apa ya duk mengasah tu? Apa ya duk mengasah pergi tajam? Siapa yang bagi asah sampai tajam, kata Tok Kenali? Tak tahu kan? Allah kan? Mu nampak ke dak Allah asah jadi tajam? Nampak tak Allah punya kerja tu, asah tiap-tiap hari duri tu jadi tajam? Tak nampak. Lepas tu, inilah kita tengok anak degil susah nak dapat kerja, apa semua. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala susah Allah nak bagi kita senang. Dalam susah itulah Allah nak angkat darjat. Dalam susah itulah Allah nak beri kita pahala mak ayah. Dalam susah itulah Allah nak tengok kita ni reti bersyukur ke tidak. Dalam susah inilah Allah nak bagi tahu pada kita bahawasanya Allah sayang kita. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasihi sekalian. 2, tawassul dengan amal baik. Saya ringkaskan je. Yang ketiga mak ayah, yang tak dibolehkan. Ni mak ayah yang mana jadi isu. Walaupun perkara ni adalah perkara khilafiyah, saya tak nak bagi mak ayah keliru, bukan. Ada orang dia puja kubur, dia datang kubur apa semua. Dia bukan puja kubur mak ayah. Kalau setakat berdoa, setakat kita minta keberkatan, hanya 2 mak ayah. Istighna, iftiqar tadi saya sebut. Malah hari ni mak ayah ada jadi isu capal Nabi SAW. Betul? Orang buat letak jadi lambang songkok kan. Ini semua mak ayah, ni pendapat saya. Walaupun jumhur pendapat yang lain, Allahu a'lam lah. Kita ni mak ayah ambil yang baik. Ambil yang baik. Walaupun ada sebahagian ulama kata tak jumpa pun hadis-hadis Nabi SAW pada ketika itu dia pakai capal. Walaupun sebahagian ulama kata lain,
Berjuta-juta ulama kata Nabi SAW sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala teringat Nabi Allah Musa alaihissalam sebelum berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima, tu ayat di Bukit Tursina. Teringat ayat Allah yang tu, maka Nabi SAW buka capal dia. Maka bila nak buka, dengar satu suara, jangan buka, pakailah dengan pakaian-pakaianmu. Ini sebagai ulama ni, kebanyakan ni yang begitu. Pendapat saya mak ayah, kita ni orang awam. Kita ni orang awam. Jangan sampai duk kerana capal atas kepala kita bergaduh, bermusuh, bergaduh, kapir-mengkapir antara satu sama lain. Okey, boleh faham? Tok guru saya kata apa? Zam, nak makan buah durian, tak ada orang gila yang panjat pokok durian, petik buah durian. Ada mak ayah nak makan durian, petik buah durian? Tak ada. Kalau nak makan durian, pungut dekat tanah, belah isi, makanlah isi dia yang manis. Kalau kau panjat pokok durian, dahlah duri dia tajam, buka isi dia keras, mangkau. Inilah yang kita buat sekarang ni mak ayah, pendekatan 50-50. Nak buat iktiqad kerana Allah dan Rasul, buat. Yang mana ada ragu-ragu mak ayah, maka tu dah dikira sebagai syubhah. Maka tinggal. Okey, boleh faham? Boleh faham Sebarang apa pun, boleh ke kita ni? Boleh ke? Boleh ke? Bila kata boleh ke mak ayah, tu dah jadi syubhah. Ragu. Bila ada ragu-ragu, baik tinggal. Cari benda yang lebih baik. Okey mak ayah, insya-Allah. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian. Dah subuh ke? Belum kan? Pasingah. Astaghfirullahaladzim, tak bosan. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, makanya mak ayah, dalam pertemuan yang singkat kita pada malam ini mak ayah, seperti mana yang saya sebut pada awal kuliah tadi, bahawasanya kita niat hadir pada malam ini kerana kita nakkan sesuatu dari majlis ilmu mak ayah. Mudah-mudahan seperti mana kalau kita dengar Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau cinta agungku, Nabi Muhammad pesuruhmu. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi kekuatan istiqamah buat amal baik. Kalau sebelum ni saya pernah kongsi dengan mak ayah perkara amal ibadat yang mudah-mudah kita boleh buat, insya-Allah benda yang berat kita akan jadi lagi mudah. InsyaAllah, sekali lagi mak ayah, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya menyinggung hati dan perasaan lillahi ta'ala. Tak ada tujuan yang lain pun, hanya semata-mata wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan sabar. InsyaAllah, kita doakan mudah-mudahan panjang umur kita mak ayah, dapat kembali istiqamah buat amal ibadat. Kalau setakat inilah waktunya kita hari ini mak ayah, kita mohon sama-sama agar matikanlah kita dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa da'atin la yustajabu laha. Ya Allah, jadikanlah orang yang memandang wajah kami pada hari ini sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Tuhan kami, jadikanlah kata-kata kami pada hari ini sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah akhlak dan tingkah laku kami sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkanlah diri kami dengan perkara-perkara kebaikan dan jangan kau sibukkan kami dengan perkara-perkara kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.